Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Rupa-rupanya aduh, macam mana lah boleh jadi MP ni? Aku pun dah faham lah. Patutlah susah untuk mau hormat Raja-Raja Melayu. Patutlah senang sangat. Patutlah senang sangat terderhaka secara tidak sengaja kah, secara sengaja kah, tidak pastilah. Rupa-rupanya ada juga MP pembangkang ni, nama Agong pun boleh salah. Nama Agong pun boleh salah. Ini bukan nama siapa tahu. Ini nama Agong. Saya pun tidak pasti macam mana dia boleh salah sebut. Terlalu excited sangat lah tu. Entah apa tujuan dia, terlalu excited sampai nama Agong pun dia salah sebut. Ini bukan budak darjah 3 yang sebut tahu. Anak saya pun tahu siapa Agong sekarang. Ini MP di Dewan Rakyat. Malulah, tak malu kah? Aduh. Rakyat dia, mesti rakyat di tempat dia jadi MP mesti semua rasa malu. Kalau MP saya begitu, saya malu tahu. Malu betul, saya malu. Sebab kenapa? Agong pun dia tidak kenal nama. Akhirnya dia dikantoikan oleh Speaker Dewan Rakyat dan mohon maaf, meminta pengampunan daripada Sultan Ibrahim, Agong Malaysia. Nasib baiklah Agong berhati yang mulia, yang baik. Kalau tiba-tiba Agong murka, apa tidaknya nama bapak disebut dulu. Aduh, pelik. Ahli parlimen ni yang sebut tu salah tu, kalau saya tidak silap Padang Serai. Dia tu bukannya orang putih pun, bukannya orang Mat Saleh. Dah tahulah kalau dia lama tinggal di negara luar, di negara Eropah kah, di Amerika kah, yang sebut nama bapa duluan. Macam mana dia boleh sebut salah? Saya hairan. Dan saya amat duka cita dengan perkara ini. Ini memalukan MP, memalukan politik Malaysia. Satu dunia tengok tahu. Kedapatan sangat ada MP yang tidak hafal nama Agong. Agaknya perlu untuk diberikan peperiksaan kepada MP untuk sebut nama Agong dengan betul. Satu dunia nampak ni tahu. Malu. Kalau nama Agong pun boleh salah, macam mana mau respect dari hati yang murni? Tapi apapun kita hormatilah, sebab dia sudah mohon ampun, dia sudah mohon maaf. Tapi ada peribahasa Malaysia, bahasa kita, bangsa Malaysia yang terkenal. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa. Sekarang semua orang duk sebut perkara itulah, iaitu MP yang tak hafal nama Agong. Budak darjah 3 boleh hafal. Budak sekolah rendah darjah 1 pun dah tahu. Saya ajar anak saya siapa Agong sekarang. Tahu? Saya ajar rukun negara. Saya ajar
Saya ajar untuk menghormati perlembagaan negara Malaysia. Saya ajar semua. Karena kita perlu hormati itu. Jangan sampai sudah jadi MP baru di dalam Dewan Rakyat salah sebut nama agung. Ya ampun, malunya, malu. Malu sungguh. Malu betul lah. Rupa-rupanya begitu yang terjadi. Kesimpulannya, semua ahli parlimen Malaysia berhati-hatilah waktu bercakap. Berhati-hatilah waktu bercakap. Jangan sampai tersilap lagi. Hafallah baik-baik. Hormatilah nama agung dengan baik. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu perkara yang cukup mengejutkan. Tidak tahu Wan Saiful menipu kah, membohong kah, ataupun buat-buat cerita. Tidak tahu mana satu yang betul. Sebab rupa-rupanya Pesuruhjaya, Ketua Pesuruhjaya, bos SPRM mendedahkan, baru saja mendedahkan bahawa sebenarnya faktanya ialah tidak ada seorang pun pegawai SPRM yang menghubungi, menelepon atau WhatsApp Wan Saiful. Laporan kemarin mengatakan bahawa dia ditelepon atau dihubungi. Dia dihubungi, dia tahulah ditelepon kah, di WhatsApp kah oleh SPRM. Alih-alih tak ada pun. Kecuali kata Sambagi, kecuali tidak juga dia menolak kalau ada yang pura-pura menjadi wakil SPRM dan memberitahu. Tapi tak ada daripada SPRM. Agaknya dia nak cipta satu kontroversi baru kah? Itu soalan Dia nak cipta satu kontroversi baru kah? Kalau dia nak cipta satu kontroversi baru pun, apa yang dia boleh dapat dengan perkara itu? Paling-paling dia sendiri yang susah, akan disiasat. Akan ada orang buat laporan polis untuk menyiasat perkara itu. Rupa-rupanya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tak perlu buat apa-apa. Dia hanya perlu diam-diam saja. Akhirnya kebenaran muncul juga. Orang benar selalu menang. Percayalah, orang benar selalu menang. Tuhan sendiri tidak akan menyebelahi orang yang tak benar. Saya percaya apapun agama di dunia ini percaya bahawa Tuhan tidak akan menyebelahi orang yang tak benar. Akhirnya kebenaran akan menang. Kebenaran akan terpancar juga, terserlah, muncul juga, dan baru kita tahu siapa yang benar. Dan setakat ini, pertama, apa yang dia cakap di parlimen sudah dibantah, dinafikan, tak ada. MP daripada Bukit Gantang, kalau tak silap, baru saja keluarkan kenyataan bahawa dia tak pernah terima rasuah ataupun ugutan. Malah dia kata dia bercakap untuk bagi pihak 6 orang mereka yang telah menyokong Perdana Menteri, mereka tidak pernah untuk dijanjikan habuan berupa rasuah atau ugutan. Tak pernah. Mereka menyokong atas kehendak sendiri demi untuk rakyat di tempat mereka. Alih-alih tiba-tiba muncul Wan Saiful kata dia kena hubung. Dia kata dalam kenyataan laporan media itu kata, laporan media kata tak lama sebelum perasmian untuk parlimen seterusnya yang sekarang ni berlangsung. Oi, berani juga dia. Tapi alih-alih SPRM pun kata tak ada. Kantoi lagi Wan Saiful. Kantoi lagi. Adakah ini petanda-petanda awal bahawa Wan Saiful confirm masuk penjara? Adakah ini petanda awal bahawa Wan Saiful confirm masuk penjara? Lepas tu apa lagi? Mungkin kena sebat. Mungkin juga, yang pasti kalau dia masuk penjara lebih dari 2 bulan, kena denda lebih daripada berapa nilainya itu, dia terpaksa untuk lepaskan jawatan sebagai MP. Lepas jawatan sebagai MP. Itulah dia punya natijah. Itulah dia punya akibat-akibat.
Jadi secara kesimpulan, menurut laporan kenyataan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM, semua itu adalah auta. Kita jumpa lagi, bye-bye.